khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani fit ta'atiz zahirati. Al-babu tsani ay hadzal babu tsani, bermula ini ialah bab yang kedua. Fit ta'atiz zahirati ay fi bayani ta'atiz zahirati, pada menyatakan segala ta'at ibadat-ibadat yang bangsa zahir. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedia maklum bahawasanya kitab Hidayatus Salikin ini ialah kitab yang diambil daripada kitab asalnya Bidayatul Hidayah, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Cumanya Syekh Abdul Samad dia tambah babul awal fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bab yang pertamanya pada menyatakan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita pun telah lalu dah bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pada malam ini kita nak masuk bab yang kedua. Kata dianya, bermula bab yang kedua itu pada menyatakan berbuat taat dan ibadat yang zahir. Ini kalau kita kira adalah kitab Hidayatus Salikin. Kalau kita kira adalah kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, al-qismul awalu fit ta'atiz zahirati. Bahagian yang pertama ialah pada menyatakan segala taat yang bangsa zahir. Kenapa mula dengan bahasa zahir dulu ni? Kerana taat yang bahasa zahir ni dipanggil Bidayatul Hidayah, permulaan bagi petunjuk. Maka seorang itu tidak akan sampai nihayatul hidayah, penghujung bagi hidayah, kesudahan bagi hidayah, kalau tanpa permulaan bagi hidayah. Itu dah. Sebagaimana kata Imam Ghazali di dalam kitab asal Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia kata kan, dia kata dia kata, walakin akan tetapi yang bari sayugia laka bagi engkau, sayugia bagi engkau, anta'lama bahawa engkau ketahui, qabla syuru'i fi kulli syai'in, sebelum daripada masuk mengerjakan sesuatu, tiap-tiap sesuatu tu kena tahu annal hidayata, bahawa sehidayah. Hidayah tu apa? Allati hiya samaratul ilmi, yang ialah hidayah tu buah bagi ilmu. Artinya ilmu tanpa hidayah itu seperti pokok yang tidak ada buahnya. Ada orang panggil pokok ada ilmu tapi tak ada hidayah, tak ada petunjuk daripada Allah Ta'ala. Maka seperti pokok yang tidak ada manfaatnya, hanya sebagai untuk buat hiasan peneduh gitu je lah. Tu laha, ada bagi hidayah tu bidayatun wa nihayatun, ada baginya permulaan dan ada baginya penghujung. Kemudian bidayatul hidayah tu al-musammatu bisyari'ati wa tariqati, yang dinamakan dia dengan syariat dan tarekat. Dan nihayah tu pula dinama al-musammatu bil haqiqati, dengan hakikat dan makrifat. Jadi fasyari'atu zahirul haqiqati wa haqiqatu batinus syari'ati. Syariat tu zahir bagi hakikat dan hakikat tu batin bagi syariat.
wa huma mutalazimani maknan, dan kedua-duanya hakikat dan syariat ni saling berlazim-laziman. Automatik. Auto mengautomatikkan pada makna. Tu tak boleh pisah artinya, gitu. Tak boleh pisah. Tu dah. Dan setiap daripadanya tu ada zahirun wa batinun. Fa inna kulla zahirin lahu batinun wa aksahu. Tiap-tiap zahir itu ada baginya batin, dan tiap-tiap batin ada baginya zahir. Dia tak boleh nak pisah dua tu. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab asalnya Bidayatul Hidayah, wala wusula nihayatiha, dan tidak sampailah. Sang tak boleh. Ya. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Wala wusula ila nihayatil hidayah, dan tidak sampai engkau wahai orang yang salik, orang yang menuju kepada petunjuk Allah, tidak akan sampai kepada penghujung bagi hidayah illa ba'da ihkami bidayatiha, melainkan kemudian daripada teguh engkau dengan permulaan bagi hidayah. Artinya seorang itu tidak akan sampai kepada hakikat melainkan teguh dengan syariat. Gitu. Di senang lah. Kalau kita tengok orang yang dakwa kata dia wali lah, dia macam-macam maqam tinggi dengan Tuhan, tak semaya, tak tutup aurat, tak jaga syariat, benda-benda halal haram tak kira. Maka tahu selalu bahawa setan lah dia. Senang. Kenapa? Kerana Imam Ghazali sebut dah, wala wusula ila nihayatil hidayah illa ba'da ihkami bidayatil hidayah. Tidak sampai seorang itu kepada penghujung bagi hidayah. Penghujung bagi hidayah itu apa? Hakikat. Tak akan sampai pada hakikat illa ba'da ihkami bidayatil hidayah, melainkan kemudian daripada teguh berpegang dengan bidayatil hidayah, permulaan bagi tunjuk apa? Syariat, zahirus syariat. Itu dah. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab asalnya Bidayatul Hidayah, wala usura ala batiniha, dan tidak akan mengerti di atas batinnya ibadah, batinnya hidayah iaitu hakikat, illa ba'dal wuqufi ala zahiril hidayah, melainkan kemudian daripada berhenti, mana berhenti ni, mana teguh berdiri di atas zahirnya, zahir bagi syariat. Maka sebab tu bab yang kedua dalam kitab Hidayatus Salikin, ataupun kisim yang pertama dalam kitab asal Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali atau Syekh Abdul Somad Al-Falimbani bawa datang menyatakan tentang taat ibadat yang bangsa zahir. Jangan kita buat pelekeh. Zahir ni kulit ni, ada orang cakap gitu. Padahal ulama mentamsil, memisal, menyerupakan orang panggil zahir syariat dengan kulit pada pihak wajah syabahnya mana? Kulit mengawal bagi isi. Gitu. Kulit tu yang mengawal bagi isi. Kalau kita beli buah durian ke, buah gapo ke, kalau orang duduk buka tepi jalan, isi dia habis habuk-habuk, tak ya, habuk debu, ejuh kereta pun melekat habis di buah, kita nak makan, nak beli, tak beli. Walau isi dia kuning, tengok buah durian tu isinya kuning, tapi tak ada kulit melindungi. Habis debu-debu ezulori ke apa semua lekat. Walau comel isi dia kuning pun orang tak akan beli nak makan, orang suruh beli, orang ambil hal lain. Cuba buka tengok hal lain. Buka, oh kuning juga ni, tak apa beli hak ada kulit. Pasal kulit tu mengawal bagi isi. Bukan ulama wak contoh, wak tamsil syariat zahir ibadat dengan kulit tu pada pihak kulit tu nak buang, bukan. Kita pergi salah faham. Kita salah faham tashbih atau tamsil ulama zahirus syariat, ta'atuz zahirah itu sebagai kulit pada pihak nak buang, tak seguna kulit.
Kulit kita nak makan, tak nak makan, kita buang kulit. Silap tu. Ulama tidak tilik situ. Ulama tilik kulit tu pada pihak mengawal bagi isi. Menyelamatkan isi. Ada. Jadi zahir syariat ni mengawali, menyelamatkan batin hakikat. Itu lagu tu. Bukan zahir syariat buai lah macam kulit, tak usah semaya tak apa, tak usah puasa pun tak apa, tak payah tutup aurat pun tak apa. Yang penting hati kita ni, hati hakikat ni. Tak kena cakap gitu. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ni dia dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, Syekh Abdul Somad Palembani petik. Karena kita asalnya Bidayatul Hidayah. Lalu dia terjemuh dan dia syarah serta dia masukkan beberapa yang manfaat yang tidak tercatat di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka berhaklah Syekh Abdul Somad Palembani meletak judul baru, Hidayatus Salikin, petunjuk bagi orang yang menjalani fi suluki maslakil muttaqin, pada menjalani jalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa kata Imam Ghazali? I'lam, ketahui olehmu. I'lam ni pe'ama, suruh tahu saja jadi apa? Tak jadi apa kalau kita tahu saja tapi kita tak beramal. Tu macam kita ni cek darah lah, cek darah dengan doktor. Darah kita tu dia cek, dia masuk lab, lepas tu dia keluar result macam kita. Ni darah apa, penyakit ni ada, penyakit ni ada, penyakit tu ada. Darah tinggi ada, kecil manis ada. Kolesterol tinggi sangat, contoh. Maka kitab dia tu kita tak boleh nak baca sendiri, tak faham kita. Kena ambil kitab tu, kena pergi berjumpa dengan doktor. Doktor yang kata ni bacaan dia ni tinggi, rendah, ni ada penyakit ni tak ada penyakit. Kayak gitu. Setelah doktor penerangnya, dia syarah di atas kitab rizak darah kita tu, maka dia pun royaklah lagu mana nak berubat. Jadi pociknya ada kecil manis. Jadi ini kena makan ubat ni. Ada orang panggil kumer, jangan kita kumer pada air kecing. Ni ubat ni kena telan berapa kali sehari, berapa butir sehari. Darah tinggi ni ubat dia. Kita pun ambil lah ubat tu di kaunter depan bayar siap. Balik-balik lepas ubat tubuh dalam tu siapa. Agak-agak sehat dah. Sehat dah. Ndak. Tahu ngaji dah dengan doktor tadi. Tahu obat ni, obat tu, tak beramal, tak jadi. Maka sebab tu, i'lam, ketahui olehmu, ay utlubul ilma hatta tata'allam hatta tata'amal. Tuntut olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui dan sehingga kamu beramal. Itu. Tahu gapo, beramal gapo? Anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mali wa huwa ahlut tijarati wa bihi tahsulun najatu. Wan naflu huwa ribhu wa bihi al fawzu fid darajati. Itu arak dia tu. Apa artinya? Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu, tuntutlah olehmu akan ilmu sehingga kamu mengetahui dan kamu beramal. Hei talib, hei orang yang menuntuti akan kebahagiaan dunia dan akhirat, akan bahawasanya segala ibadat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, anna awamirallahi Ta'ala, bahawasanya segala ibadat yang diperintah, yang disuruh oleh Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha tinggi itu, faraidu wa nawafilu, ada kalanya fardu,
dan ada kalanya sunat. Itu dah. Ada kalanya segala fardu-fardu, faraid. Jam'u fardin. Segala fardu-fardu. Gapo dia fardu-fardu ni? Yakni hak Tuhan suruh kita buat sebagai buat yang putus. Talabul fi'li talaban jaziman. Syarak suruh kita buat sebagai buat yang putus. Tak dapat tidak, kena buat. Malah lagu mana pun, kena. Setara mana? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala syurga kerana kita ikhlas mengerjakannya, dan dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil fardu. Dah. Kemudian fardu tu ada pula fardu kifayatin, fardu ainin. Terbagi pula dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain dengan fardu kifayah itu pula ada fardu ainin usulin, fardu ainin furu'in. Bagi pula dua lagi. Fardu ainin usulin, fardu ain hak bahasa teras, pokok dalam agama. Mana? Hak kita belajar dah ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Hak tu terah, pokok. Tak dapat tidak. Engkar hak tu kafir. Dah. Hak tu kafir kalau kita ingkar. Tak dapat tidak, mesti etikad Tuhan ada. Nak Tuhan tu sedia. Tuhan tu sangat-sangat tunggal ia. Itu. Kalau kita tak etikad lagu tu, tak sah iman kita. Itu dia panggil fardu ainin usulin. Ada lagi fardu ainin furu'in. Fardu ain hak bahasa cabang. Mana? Seperti mengaji ilmu tu sendiri. Nazar, fikir pada dalil. Semaya 5 waktu dan mengaji hukum hakam tentang semaya itu sendiri. Itu dipanggil fardu ainin tapi furu'in. Artinya kalau orang itu tidak buat, dosa. Kafir tak? Tak. Fasik dia panggil. Orang tak semaya ataupun semaya tapi tak mengaji bab semaya, ikut orang semaya, orang rokok ya rokok, orang sujud dia sujud, orang menonggih ya menonggih, orang menerak dia menerak. Tak tahu rukun syarak di mana, sah bata di mana, fi'li qalbi tak tahu di mana, syarak kedua mengikut imam tak tahu di mana, hukum muafiq masbuk tak tahu di mana, ikut. Maka dia panggil fasik. Fasik dia panggil. Tak kafir, fasik. Ingkar perintah Allah Ta'ala, tidak mentaati perintah Allah Ta'ala pada belajar. Semaya. Tapi semaya dia tidak mengenai muafakat dengan perintah. Tak jadi. Seperti tak semaya juga. Seperti tak semaya. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'u. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Tengok banyak dalam Quran itu ancaman orang hak semaya tapi tidak dimasuki di dalam golongan semaya. Tu jaga-jaga. Jadi orang tu orang panggil fardu ainin furu'in. Tak mengerjakannya tidak menjadi kafir, hanya fasik saja, mana tidak taat perintah Allah Ta'ala. Itu dia panggil fardu ainin. Cabai dua pula, fardu ainin usulin, fardu ainin furu'in. Begitu juga fardu kifayatin. Fardu kifayah ni artinya tuntutan syarak tu atas kita tu wajib, tapi kalau ada orang yang sudah menunaikannya di dalam jarak 2 marhalah, gugur kewajiban. Itu idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila ada orang yang telah menunaikannya di dalam jarak 2 marhalah, gugurlah kewajiban tadi di atas yang lain lagi. Jadi fardu kifayah. Jadi kalau dalam jarak 2 marhalah ni tak ada seorang pun yang menunai, dosa habis. Fardu ain kan. Jadi asalnya fardu ain.
Tapi setelah mana ada yang menunaikan, yang telah melaksanakan perkara tersebut, maka hukumnya jadi fardu kifayah. Banyak fardu kifayah, banyak. Antara lain bahasa Arab, terutama nahwu dan sorof dan ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi'. Kena ada orang yang pandai ilmu istiqaq, ilmu wadha', ilmu mantiq, ilmu adabul bahthi wal munazarah, ilmu maqulatul asyar. Banyak. Usulut tafsir, ulumul hadis, mastalatul hadis, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil. Tu semua tu fardu kifayah. Usulut tafsir, banyak. Ulumul Quran, ulumut tafsir, banyak. Banyaklah fardu kifayah ni. Kena ada tu. Kena ada. Maka sebab tu jangan kita kata apa kak nak buka pondok banyak-banyak sangat, situ joken tu pondok, joken ni pondok, joken hok banyak tu pun belum tentu lepas fardu kifayah. Patutnya kita kena disiasat, tanya tengok mata pelajaran sini ni ngaji ni lepas dok fardu kifayah. Kayak gitu cakno itu. Bukan orang panggil semata-mata buka hafal Quran fardu kifayah. Tapi tahfiz ni banyak lah. Supaya cendawe tahfiz ni. Situ sini tahfiz. Pasal buka tahfiz ni senang. Dia tak serupa dengan buka pondok. Beza tu. Buka tahfiz ni sama dengan buka pondok. Beza. Tahfiz ni hafal Quran. Oleh kerana mudah hanya buka tahfiz, tumbuh seperti cendawan. Terkadangnya tok guru hok dengar tasmik baca pelajar sendiri tu tak hafiz belambak. Ramai ustaz hok saya mau baca pelajar tu, dia sendiri pun tak hafiz pun belambak. Tapi dia boleh saya mau enggak buka Quran kan baca. Boleh tengok. Kan senang tu. Duduk atas duduk silent kan baca. Tengok. Dia tak hafiz pun. Senang. Sebab tu banyak. Tu kalau berapa tahfiz banyak sungguh. Sungai Buloh saja tu beratus tahfiz. Situ sini tahfiz. Hafal Quran. Fardu kifayah, ya. Tapi bukan hafal Quran saja fardu kifayah. Ngaji nahwu, usul tafsir, ulumul hadis, tu fardu kifayah. Tapi hak ni payah sikit nak buka. Madrasah ni payah. Kalau ada kak Seri Petaling, Nuh di Sya'lan tu, Ma'had Turas Islami, pondok kita tu lah. Berapa kerak ya. Pondok di Payajarah tu ada sebutir, pondok Haji Siraj nama. Itu pondok tu. Ngaji ulumud diniyah wal arabiyah dia panggil. Dirasat arabiyah wal islamiyah diniyah. Beza tu. Jangan kita buat sama dah. Ni banyak orang yang tukar lagi tahfiz pondok tu lah sama ya. Lain. Lain. Sebab tu kalau buka tahfiz ni tak sakit kepala. Tak ada kena baca kitab, telaah kitab, nak mengajar pelajar tak ya. Mari bawa Quran sebelum. Tak ada tak bawa Quran pun ada dah Quran atas meja juga. Hatuk pun ke. Baca. Nge tengok. Salah otak. Gitu lah. Pocik-pocik boleh jadi ni ustaz tahfiz. Tapi kena pastikan berkualiti tu ustaz sendiri kena hafiz. Paling kurang pun hafiz. Dak pun banyak dah juk ya apa. 25 juk ke 20 ke atas bolehlah nak jadi ustaz tahfiz. Jangan siapa dak hafiz rasa. Ya dia dak hafal Quran pun patut jadi ustaz tahfiz. Ni payah. Payah. Tu. Baik. Kalau tutup guru dulu memang tak ada lah tahfiz ni. Banyak tutup guru kita dulu ya hafal Quran bila dah tua. Aling boleh baca tafsir, boleh baca hadis, boleh baca kitab fiqh Fathul Wahhab besar-besar dah.
Nah, warung ibadat pun banyak, maksiat pun jauh. Masa tu baru start hafal Quran. Dia tua baru hafal Quran. Hafal sungguh lah jadi. Mana? Bukan semata-mata lafaz, ibarat lafaz, ayat kau ingat. Bahkan beramal nak pula. Dia ada ilmu dah. Ilmu alak dia ada dah. Dia baca Quran tu tidak semata-mata peburung tiung, baca mulut, tapi memahami, tadabbur pula. Banyak tutup guru tua kita gitu dulu. Hafal Qurannya tua. Tak serupa dengan ulama Arab dulu. Kalau ulama Arab hafal Quran kecil-kecil. 7 tahun. Ni. Darjah 1 tu hafid dah Quran. Cair loleh dah. Darjah 2, darjah 3 tu mengaji ilmu Arab dah, ilmu alak dah mengaji. Dia beza sikit. Tempat kita pun kemudian berubah masuk madrasah tahfiz. Nah, tahfiz Quran tu, tahfiz Quran ni, tahfiz Quran. Jadi orang apa hafal Quran. Hafal Quran kalau tidak menjagai dengan ilmu-ilmu fardu ain yang lain, bimbang takutnya hafal saja mulut. Nah, hafal Quran ingat ayat, tapi perbuatan tu menyalahi dengan apa dia baca. Siap. Banyak gitu. Nah, nak budak-budak tahfiz, masa duduk di tahfiz tu dia agak ketat undang-undang. Terkurung seolah-olah di dalam penjara. Nah, bila dah hafid Quran ni dapat syahadat, bebas. Bebas-bebas mari jadi TMA di Kuala Lumpur. Pecah kaca. Nah, kaca shop dia panggil sini. Sudah. Banyak. Bukan tak ada. Hatta Allah tak riwayat lah. Berat-berat saja lah. Nah, masuk tempat-tempat maksiat. Nah, berat tu. Kerana hafal Quran saja. Dia tak mengaji dah ilmu agama hak lain. Hafal Quran. Suara pun sedap. Boleh jadi tok imam tarawih. Duit banyak boleh. Nah, tok imam tarawih 10,000 kena suara pun Syekh Masjid Haram pula kak. Kohok up. Nah, tu ada budaya tu dulu gitu ada. Tu. Siapa? Orang-orang masjid surah tu tanggung dia mengaji. Pas ke Mesir sambung mengaji. Nah, jadi pergi Mesir tu lagi bebas. Lagi berat. Siapa masuk benda haram dalam mulut ni, arak ke apa semua. Akhirnya balik cuti, pergi ziarah masjid. Kok banyak haji-haji duk taja dia ni. Abang-abang haji kontraktor berapa duk taja yang mengaji. Suruh dia imam. Lama dah tak dengar. Imam kita baca sedap. Dulu sedap. Pok naik baca Allah. Warna pelik. Ayat tak ingat lekat. Habislah. Engkau masuk benda tak molek dalam mulut. Ada tu warna ustaz hafal Quran. Hafal saja. Bukan betul-betul hafid dak. Bukan betul jaga syariat Tuhan. Hafid sebenarnya hafid bukan semata-mata hafal ayat. Ayat pun dia ingat, makna pun dia faham, serta perintah larangan pun dia junjung. Itu baru benar al-hafiz. Nah, itu bahaya. Nah, tutup guru dulu dia penting ke warung. Maka sebab tu hafal dia tu tidak Quran dulu. Ya hafal alpiyah, hafal imriti, hafal jurmiyah. Ilmu-ilmu alak dia. Nah, hafal tasrih tu, hafal matan-matan ilmu yang lain. Kenapa lagu tu? Kerana hafalan pada matan-matan ilmu ni dia kalau tak ingat tak berdosa. Ya lain dah. Hafal Quran fardu kifayah. Tapi bila kita hafal lalu kita sengaja lupa dengan tidak buat ulangan. Tidak ulang, tidak baca ulang-ulang setiap hari, maka berdosa hukum, dosa kabair, dosa besar. Tu lain tu dah. Tak serupa dengan anak kita duk hafal di pondok tu. Apa jurumiyah ke apa imriti ke apa ikutlah jauharat tauhid ke apa akidatul awam ke apa tasrih tu tasrih ni matan bina ke matan izi ke ikutlah apa matan mutunul ulum matan-matan ilmu. Kalau dia lupa tak berdosa sebab bukan Quran. Hanya untuk mencerdaskan ingatan, menguji kekuatan ingatan hafal ni.
Nah, membantu dia untuk alim dalam ilmu-ilmu alat bahasa Arab. Kalau lupa balik, ya apa dah tak ingat. Dosa tak? Tak berdosa. Walaupun dia sengaja tak ulah, tak ada berdosa gapo. Itu kalau hafal matan-matan ilmu gitu. Fardu kifayah. Tapi kalau lupa dengan sengaja, tak berdosa. Tak sama dengan hafal Quran. Hafal Quran hukum fardu kifayah. Tapi sengaja lupa dengan tak mengulang, berdosa besar. Bahaya tu. Nah, ni bukan kata nak menakuti kita. Kalau gitu tak siapa lah Quran, bukan. Maksudnya kalau kita nak suruh anak kita hafal Quran, biar jangan siapa setakat hafal Quran. Nah, kena lanjut lagi mengaji. Nah, lepas hafiz, lepas ngaji ma'had li tahfizil Quran, hatta pula ma'had atau madrasah li dirasatil islamiyah, diniyah wal arabiyah. Nah, sambung pula mengaji ilmu-ilmu agama. Supaya apa hak dia hafal tadi tu tidak hanya semata-mata lidah dia saja baca yuya popek. Tapi dia pula hafal sebelum ni. Oh, ni makna. Gitu. Mudah-mudahan satu masanya dia jadi orang yang warung, menjaga hukum hak Tuhan. Bukan hafal Quran, masuk disko, togok agak lah. Ada berat. Hilang habis hayat Quran. Suara pun jadi punuh kerana. Tetapi kita tak royak lah khabar haji. Ni aib orang. Tapi nak ayatnya, siapa kata dulu tu email kita dak gini aja. Tu zubik mulut. Apa yang lain? Takut pergi Mesir kot. Nah, suara jadi lain kot, berubah. Suara jadi lain ni. Ni depan mata kita ni. Nah, depan mata kita. Itu dah. Itu nak ayat kata minta Tuhan selamat lah. Nah, Tuhan selamat. Tapi alhamdulillah, lah ni sudah taubat, nikah dah, ada anak dah. Nah, sudah kembali. Tapi nak ayatnya gitu. Kelebihan orang mengaji agama dengan orang tak mengaji agama ni, kelebihannya seumpama lembu yang ada penyacuk dengan lembu hak tak ada penyacuk. Lembu hak tak ada penunggu dengan hak lembu ada penunggu gitu. Budak nakal hak tak mengaji agama seperti lembu hak tak ada penunggu. Susah. Ya sesat dekat tak tahu pak mana hala dah lah. Kata rewa cari tak jumpa jalan lah nak balik. Tapi kalau lembu hak ada penunggu, ada penyacuk, ya gilah jauh mana pun sampai satu pak. Sudahlah. Ya klik semula di penunggu dia. Alhamdulillah. Itu kelebihan. Jangan rasa rugi jangan. Kalau gitu takut anak datang ngaji agama, jangan. Satu masa nanti dia akan kembali balik. Tapi nak ayatnya, makan masa nak kembali balik tu. Tak puas lagi zaman muda. Kerana culture shock, pecah tradisi. Itu. Habis. Tu orang panggil fardu dah. Jadi jangan kita ambil enteng lah fardu kifayah. Jangan kita tahu fardu kifayah aja. Jajah tu siapa hak tunai dah? Ada dah di kampung kita ni. Dalam jarak 2 marhalah ni ada ke dah? Orang hak pandai sungguh ilmu tu ilmu fardu kifayah. Bimbang-bimbang takut berdosa habis buat kita kena tanggung. Tu. Dan ada kalanya ibadat yang disuruh oleh Allah Ta'ala ni ada kalanya sunat, nawafil. Segala nafilah, segala sunat-sunat. Gapo sunat? Bukan buat tak apa. Salah tu. Ada yang kata sunat je, buat tak apa, usah tak? Tak buat pun tak apa dah. Bukan. Hak buat tak apa tu bukan sunat. Mubah. Harus. Buat tak apa itu dipanggil mubah. Kalau sunat talabul fi'li, syarak tuntut kita buat, kena buat. Tapi talaban bi ghairi jazimin, akan sebagai tuntut yang tidak putus. Setara mana tidak putus? Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqab, kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Tapi kalau tidak mengerjakannya, tidak dijanji seksa api neraka. Syaratnya kita tidak menghina. Kalau mentahkik berdosa.
Nah, tu niat nak memperlekeh boleh jatuh kupu nah. Tu jaga dah. Kalau mentahkir tanpa sedar berdosa. Kalau niat nak menghina jatuh kupu. Nah, jangan main-main. Kebanyakan kita ni tidak niat nak menghina lah. Cuma orang panggil tak sedar. Sunat je ni, jah. Jangan. Sebenarnya ada dah orang panggil tahkir tu menjah, merendahkan sunat. Jangan. Nah, kita kena kata sunat ni nah. Cuma kita tak buat tu kerana kita malas. Itu tak apa, tak berdosa. Tak kena janji seksa. Jangan kita kata sunat je jangan. Apalagi memang niat nak menghina. Nah, orang kata jangan tinggal tu semaya duha tu atau semaya sunat sebelum subuh tu, rezeki murah. Nah, dia kata mung hak semaya sunat sama tu kaya ke? Nak menghina. Boleh gugur email kalau kita cakap lagu tu. Nah, jangan. Kita tak mau buat, tak usah buat lah. Nah, gitu je kita malas. Kita akui diri kita malas. Tak gerak. Malas nak buat. Tak apa. Nah. Jangan kita menghina. Niat nak menghina. Gugur iman. Kalau menghina tanpa sedar, berdosa, wajib taubat. Astaghfirullahalazim. Salah sebut gitu. Nah, sunat ni nah bukan jah. Gitu dah. Gitu. Tapi kalau kita tak buat, tak ada janji seksa apa. Itu dia panggil sunat. Jadi sunat ni kena buat. Dituntut oleh syarak kita buat. Tapi syarak tuntut dengan tidak putus. Jadi ada dua perkara tu dah. Ibadat hak bahasa zahir ada dua. Mana? Syarak tuntut dengan putus dan syarak tuntut kita buat dengan tidak putus. Kalau begitu kata Imam Ghazali fal fardu, maka bermula fardu wajib dari itu. Itu ra'sul mali. Apa ra'sul mali? Yakni modal perniagaan. Kepala modal panggil. Orang nak nego ni dia kena ada ra'sul mal. Ra'sul mali modal lah, modal, kepala modal. Kalau kita nak nego tapi tak ada modal, hanya Elio sajalah bersembunyi. Nah, cakap projek tu projek ni. Nego tu nego ni. Lepas tu gapo dia dah buat. Tak ada buat dah sekarang habuk. Apa? Tak ada modal, nak pinjam di bank loan tak lepas ni. Boleh buat Elio saja. Tak jadi kerja. Sama juga ibadat kita pada Allah Taala ni, hak fardu tu dipanggil ra'sul mali, kepala modal, modal perniagaan. Tu dah. Wahua, dan ialah mana ra'sul mal tu? Aslu tijarah, bukan ahlu tijarah dah. Sebab kalau dalam kitab Jawi ni dia kata ahlu tijarah. Kalau tengok lagi kitab Arab hak asalnya aslu tijarah. Tu. Pas kalau kita tengok terjemahan dia pula asal perniagaan kita. Silap tu kita. Silap cetak bukan ahlu, bukan tapi aslul tijarah ialah asal bagi perniagaan kita. Tak jadi hijau. Jadi kepala modal, hak sebenar-benar kepala modal pada fardu tu ialah fardu ma'rifatullah. Tu sebab tu kata ulama al-ma'rifatu ra'sul malid dini. Bermula kenal Tuhan tu ialah kepala modal bagi perniagaan di dalam agama. Mana dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tengok. Belum Tuhan nak kata wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, Tuhan wak mula dulu tu'minuna billahi wa rasulih. Kan hak tu orang panggil ra'sul mali dini. Kepala modal hak sebenar hak dalam agama. Kalau tak ada beriman dengan Allah dengan Rasul, kita korbanlah sebanyak mana pun dalam jihad fi sabilillah, tak ada nilai berapa apa.
Nah, tak dinilai oleh Allah Ta'ala kerana kita tak kenal dia, tak kenal Rasul dia. Maka sebab tu akidah nombor satu sekali. Itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman mereka itu, hal adullukum, adakah nak aku tunjukkan akan kalian. Tunjuk mana benda tu benar-benar ada. Benda hak tak ada nak tunjuk mana. Jadi seolah-olah benda yang tak nampak gaib pada mata kepala tu dijadikan pada tempat yang apa, zahir pada mata kepala kita, sehingga Tuhan kata hal adullukum ala tijaratin, adakah nak aku tunjuk akan kalian di atas perniagaan bisnes tunjikum min azabin alim, yang menjadi sebab kalian tu lepas daripada azab Tuhan yang amat pedih. Gapo dia hak sebenarnya ayatnya tujahidu nafi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, mu bersungguh-sungguh di jalan Allah Taala, bi amwalikum dengan harta-harta kalian, wa anfusikum dan diri-diri kalian. Kat kita ni nak sumbang harta pun bimbanglah, takutnya tak sapa. Tu bukan senang nak sapa sumbangan kita ke saudara kita di Palestin tu. Payah. Bukan tak sapa langsung, sapa tapi payah. Bukan senang. Bimbang-bimbang takut ada hak mengauk keuntungan di tengah jalan. Jadi jutawan dia waktu kutip pedermo maka kita tinggalnya berdoa. Jangan lepas kita berdoa pada saudara kita di Palestin. Hak duduk di Palestin sungguh tu. Mereka tu orang panggil berjihad dengan nyawa mereka, dengan diri mereka sendiri. Jangan kita pelekeh. Jangan kita buat menganjing. Kemarin terbukti dah, tengok dalam berita pun sebut dah. Askar polis Israel sendiri buat siasatan, sebenarnya hak tembok puak-puak Yahudi duduk berpesta tu bukan Hamas. Berigak. Bukan Hamas, bukan. Lepas tu helikopter Zionis sendiri tembok rakyat Yahudi hak duduk berpesta. Tengok. Buah kata polis Israel kata Hamas tak siapa pun situ. Ya siapa di tengah jalan mana tak tahu. Tengok. Hak mana hak fitnah kata Hamas tu muak jahat, buat mula tembok rakyat Yahudi Israel tu. Nak tanggungjawab mana? Lepas tu jangan duk gaduh. Mereka tu orang berjuang untuk tanah air mereka. Mereka tu mujahid fi sabilillah. Takutnya puak-puak Zionis ni, tengok. Saya tu share orang panggil video lama zaman Syekh Yasin, Asy-Syahid Syekh Yasin hidup. Dia duduk dengan Syekh Nazim Al-Haqqani, Syekhut Tariqah Naqsyabandiyah tu. Lepas tu dengan Syekh Ahmad Kiftaru, mufti Syria dulu. 3 orang duduk dalam majlis. Kena belok ke Facebook sebab anda telah mengongsi individu yang terlibat dengan organisasi keganasan. Hebat Syekh Yasin. Tuan syahid dah. Tapi musuh Tuhan ni takut supaya hidup lagi. Tu sungguh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya amwat. Jangan kata orang mati di jalan Tuhan tu mati, hidup lagi weh. Takut. Pok Zionis ni takut sampai lock Facebook. Tu 30 hari tak boleh nak update. Tak boleh nak buat video gapo-gapo. Takutnya padahal Syekh Yasin nak kena bom. Syekh Yasin ni lupuh jak dibudak lagi. Dia main gusti dengan sahabat dia. Patah tulang warna rusuk, jadi lupuh. Siapa ketua, siapa kena jeb jara ke Zionis ni, siapa bebas, siapalah dia nak pergi semaya subuh ke kena bom. Naik kursi roda ya tu. Takut sungguh-sungguh. Syahid berapa tahun dah tu. Lo ni takut lagi. Share video tu bukan dia duk berucap. Syekh Ahmad Kiftaru duk berucap. Tapi ada muka dia, ada nama Syekh Yasin. Takutnya. Tu hebat sungguh orang mati syahid ni dah. Mau orang dia tu yang mati dah, syahid dah, tak ada dah di alam dunia ni, tapi ditakuti lagi oleh musuh Tuhan. Tu tengok. Maka jangan kita duk kata gitu, jangan. Kita duk ayat sama. Pengganah ni Zionis tu sendiri. Kemudian orang-orang Islam yang terpengaruh dengan faham keganasan,
Mana duk melancarkan serangan dalam negara-negara umat Islam yang sedang membangun. Yang gitu. Nak pecah belah negara Iraq perang. Sanggup order Amerika mari masuk negeri sendiri nak rigat Saddam Hussein. Siapa kena mahkamah kena hukum gantung. Lah ni tanya, aina Saddam Hussein asadul Arab? Duk mana nak Saddam Hussein sehingga orang Arab? Duk mana fuamu bunuh. Hancur Libya, hancur Syria, hancur Yaman, hancur. Tu baru pengganas. Negara sedang membangun, tapi oleh kerana lapar kerusi kekuasaan, lapar nak jadi kerajaan juga, sanggup khianat pada itu dipanggil pengganas. Kalau negara seumpama Palestin yang sedang dijajah, dirampas tanah mereka, itu orang yang berjuang untuk tanah airnya, tak boleh kita kata pengganas. Dan terbukti polis Israel sendiri, bukan polis Palestin buat siasatan, polis Israel sendiri buat siasatan. Rupa-rupanya bukan peluru Hamas hak menembak kepada rakyat Yahudi hak duk buat pesta. Mana helikopter Zionis Yahudi sendiri hak tembak, duk ingat ke Hamas, dia tembak rakyat sendiri, pas lesek tarik ke Hamas. Jahat tau. Dia tembak, dia lesek tarik ke orang, dia bedil, dia bom, mati habis segala mok neko ke, dia lesek tarik ke Hamas. Hamas penggana. Jahat maka kita jangan terpengaruh. Kita doa supaya orang-orang mujahidin di sana, baik Hamas ke Fatah ke Brigade Aqsa ke Brigade Qassam ke Brigade gapo ke, hak berjuang untuk Masjidil Aqsa. Bukan surau Al-Ihsan saja, Masjid Aqsa. Cuba kalau surah Al-Ihsan ni orang buat benda khurafat, maksiat, kita suka ke? Ni, surah kita ni orang buat menyanyi joget, gelek punggung, mabuk-mabuk, kita reda ke? Suka ke? Tentu kita nak marah. Ni surah kita, musalla kita, masjid kita, tempat kita jemaah baca Quran, zikir, iktikaf. Apa lagi kalau Masjidil Aqsa. Tu patut kita tu orang tak boleh nak pergi dah berjihad, tak ada KJS laung. Mari rakyat Malaysia mana hak nak pergi tolong tanah air orang Islam di Palestin tu, kita masuk brigade gapo, rekrut, berlatih menembak ke, berlatih askar ke, tak ada sukarelawan, tak ada. Maka kita hak tak mampu pergi kerana tak ada suruhan daripada ulil amri kita, maka kita berdoa lah, kita sokonglah dengan secara moral. Jangan tinggal share hak benda-benda betul lah kita share-nya, jangan asal share ya ada tu ni. Pasal anak-anak Palestin kena tembak, kena bedek, kena bunuh. Ya suat air ni lagi sekolah tu, suat air ambil video tengok baiknya tentera, lepas tu bedek. Lepas tu orang pun ambil video pula atas ke televisyen. Tengok. Pasal ni baru minum air hala mati kena bedek. Pandai buat je dah. Memang hak tu memang dia nak lagu tu. Dia nak umat Islam di Gaza tu tinggal Gaza. Akhirnya hilang, tak ada terus Gaza. Tak tahu jadi nama berapa pas ni. Pas so tak ada dah. Tempat lahir Ibnu Hajar Al-Asqalani tak ada dah. Tak ada Al-Asqalan, tak ada Asqalun dah pula. Pani Gaza tempat lahir Imam kita Syafi'i tak ada pula dah jadi. Kalau semua pakat keluar dan tak ada orang mujahidin yang mempertahankan. Ni berapa hari dah ni, berapa puluh hari ni, 40 hari lebih dah ni duk pergi. Mudah-mudahan benar apa mujahidin sana. Tu baru mujahidin sungguh. Kalau duk pergi selama kau ni di Syria, kau di Libya, kau mana tu bukan mujahid, mujahat dia panggil. Bukan jihad, jahat. Lah ni baru mana Muammar Gaddafi tu mana mati kena tembak ke rakyat sendiri. Pas rakyat lah ni senang di Libya. Maju, membangun, lebih makmur. Daripada pemerintah Muammar Gaddafi. Kau paruk, kau teruk. Itu. Ingat. Man khana watanahu faqad khana dinahu wa man khana watanahu halalu damuhu li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Siapa khianat pada negara, khianat pada agama, khianat pada negara, halal darah dia. Kerana negara ni kalau kita cinta itu suruhan daripada agama. Yahudi Bani Quraizah di Khaybar tu Nabi pergi perang. Kenapa? Bukan kerana Yahudi.
Bukan semata-mata kerana Yahudi. Yahudi lain tak khianat tak apa. Nah, bani-bani lain tak ada apa. Bani Quraizah khianat, Nabi serai. Nabi hancurkan gerbang Khaybar. Kenapa? Karena khianat pada Madinah. Khianat pada Dusturul Madinah, Wathiqah Madinah. Gi komplot dengan tentera Ahzab. Nak hancurkan negara. Dengan orang Islam, dengan Nasrani Najran, dengan Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, macam-macam bani ada. Tapi oleh kerana khianat, perang itu bukan kerana dia Yahudi. Wala udwana illa ala zalim. Tak boleh kita buat musuh melainkan kerana dia zalim. Mana? Langgar perlembagaan, langgar persepakatan, langgar perjanjian. Kayak gitu. Tu jaga-jaga dah tu ni. Tu. Sebab tu Nabi cakap, ya ahlal qiradah, hei pokok kera. Pokok kera sebab tu nenek moyang mula langgar arah Tuhan. Jangan hijau hari Sabtu, pergi hijau hari Sabtu. Tak tahan godaan. Pasal hari lain tengok ikan tu kurang duk main atas permukaan air. Ni. Mari hari Sabtu, ikan joget. Ya geram tu kan. Hari Sabtu Nabi Musa kata, muhir Yahudi tak boleh ibadat hari Sabtu. Cau kau ibadat lah. Tak kenyang kita kalau duduk ibadat gini kan. Gimo kat hari Sabtu. Tuhan ubah jadi kera. Maka keturunan zaman Nabi nya langgar undang-undang negara Madinah. Maka Nabi kata, hei pokok kera. Itu. Ya sombonglah pasal Khaybar tu teguh. Pintu gerbang dia tu kukuh. Pada Sayyidina Ali seorang berbor. Itu habis. Habis. Itu. Maka sebab tu orang khianat pada negara, halalu dammuhu. Halal darah dia. Walau dia Yahudi, walau dia Nasrani, walau dia Muslim sekalipun. Jangan siapa ada di kalangan kita orang khianat pada negara. Gitu. Habis. Jadi sebenarnya Tuhan nak kata apa? Tu'minu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Tapi Tuhan tu'minuna billahi wa rasuli. Itu nak kata beriman dengan Allah dengan Rasul ni rasul mal, kepala modal di dalam agama. Gitu. Itulah asal bagi perniagaan. Itu. Wabihi, dan dengan dia, dengan apa? Dengan kepala modal ni, tahsulun najatu, hasillah oleh kejayaan, keselamatan, ay minal mahaliki, daripada segala kecelakaan dan segala kebahayaan. Itu. Tu. Jadi kalau orang tu menunaikan yang fardu, insya-Allah syurga. Kayak gitu. Cuba tengok dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau saya ni semaya yang wajib saja 5 waktu, puasa pun hanya Ramadan saja. Dan apa-apa hak Tuhan suruh yang wajib saya buat. Yang halal saya kata halal, yang haram saya kata haram. Artinya iktikad tu kukuh. Adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata boleh. Tu ya. Semaya 5 waktu, hak sunat kapik fardu kau gapo tak buat. Puasa pun Ramadan. Tak ada puasa ni hari Syawal ke, Isni Khamis ke, Ayamul Baid ke, tak ada. Hanya hak wajib lah. Tapi akidah kemah. Hak halal kata halal, hak haram kata haram. Adkhulil jannati ya Rasulullah. Adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Naam, boleh Rasulullah kata. Senang sebenarnya. Lepas daripada api neraka ni, lepas kewajipan. Lepas orang panggil zimmah. Lepas tekanan taklif. Lepas selamat. Dan sunat pula, wan naflu, dan bermula nafl, iaitu sunat itu pula, huwar ribhu, iaitu sunat tu laba, untung dia panggil. Untung daripada perniagaan. Hak laba, hak lebih. Orang kata balik modal dah 10,000 ni, tapi ada lebih lagi, siapa 30,000, untung.
Nah, 10,000 tu balik modal dah, tak rugi dah. Masuk syurga dah. Tapi ada lagi 20,000 jadi 30,000. Hak tu syurga tingkat tinggi. Gitu. Dah. Macam gitulah. Rumah sendiri dah, tapi kalau setikak je, waktu tak sedap lagi. Nak jadi banglo, nak 2-3 tikak, barulah selesa, luah. Hak tu sunat. Tu hak laba dia panggil. Nah, ar-ribhu, yakni laba daripada perniagaan. Jadi jangan sampai agama kita tu bukan laba rugi. Berat. Nah, sepatut nego balik modal 10,000. 5,000 pun tak boleh. Sesing habuk tak boleh. Haba ammansura, debu berterbangan. Tu lagi parah tu. Muflih dia panggil. Tu. Paling kurang balik modal. Mana? Hak wajib lepas. Lepas daripada api neraka. Masuk syurga. Tapi kalau lebih lagi, mana? Untung nah pula. Bukan balik modal 10,000, 30,000, 50,000. Hak tu laba daripada perniagaan. Itu dah. Wabihi, dan dengan dialah wabin nafli, dengan sebab sunat tadi tu. Dan dengan dialah dengan sebab sunat tadi tu. Nah, al-fauzu bid darajati, dapat kemenangan dengan segala darjat-darjat yang tinggi di dalam akhirat. Ada. Itu mungkin sebut akhirat kat tak nampak lah. Kalau boleh darjat di istana negara ke, istana Sultan Selangor ke, bahasa Gerang je ke, boleh Tan Sri ke Datuk Seri, ada pingat begitu begini bahasa Gerang. Iya kok. Tapi sebut dapat kemenangan dengan segala darjat-darjat di akhirat. Lembek selalu darjat berapa lah. Jangan. Nah, darjat akhirat lah hak sebenar-benarnya. Hak sebenar-benar darjat, sebenar-benar tinggi, sebenar-benar mulia, sebenar-benar VVIP. Adapun darjat di dunia ni, bukan li tasyrif. Bukan untuk kemuliaan. Orang panggil mulia, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Panggilan tu nampak macam mulia. Sebenarnya tidak mulia pun. Mulia di sisi ahli dunia. Tapi kalau di sisi ahli akhirah, apalagi kalau ahli leh, tak ada apa-apa nilai pun. Itu dah. Hebatlah dia Datuk, dia Tan Sri, dia tu pakai driver, kereta dia kalau lalu kat ada polis escort. Polis escort pun lalu atas minyak tahap global tu juga. Atas jalan tahap kita lalu juga, cuma laju sikit sebab ada escort. Akhirat esok kalau VIP sengoti, darjat tinggi sengoti, minyak tas saja daripada mah bau kasturi dia sore boleh lalu. Orang lain tak boleh pakai. Dekat sini. Tu baru sebenar-benar VVIP. Habis. Kemudian dia kata mana ni? Dapat kemenangan dengan tu, bukan dan darajat. Dapat kemenangan. Kalau tengok Arab dia kata wabihi al-fauzu bid darajati. Apa darajat? At-tabaqatu minal maratibi fil jannah. Beberapa tingkatan-tingkatan daripada bagai-bagai martabak-martabak di dalam syurga. Gitu dah. Dengan darjat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah Ta'ala. Hampir sini hampir maknawi, qurbah maknawi, bukan qurbah hissi dah. Orang hampir dengan Allah Ta'ala, orang taqarrub ila Allah, orang dekat hati dengan Allah Ta'ala. Kinayah daripada hati itu senantiasa ingat. Benda yang duduk dekat pasti senantiasa ingat. Kemudian kita sambung semula pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimithli adai maftaratu alaihim. Ini hadis kursi dah. Hadis kursi. Tu hadis sahih Bukhari, riwayat sahih Bukhari. Hadis kursi, mana lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah Ta'ala. Wallahu alam. Kita sambung semula pula. Wallahu alam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam,
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, ambo berasa nak umulah kerana lambat doa dah seruh kalau tak